31 pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti terbaik dunia WTU menerima surat tawaran pinjaman pelajaran Majlis Amanah Rakyat MARA daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad siang tadi. Kesemua mereka yang akan melanjutkan pelajaran ke universiti seperti University of Oxford, Imperial College London, University College London dan University of Michigan di Amerika Syarikat. MARA dalam kenyataan media berkata program WTU itu merupakan pinjaman pelajaran MARA kepada pelajar cemerlang yang ditawarkan mengikuti pengajian ke peringkat ijazah pertama di universiti terbaik dunia. Program itu diwujudkan sejak 1966 dan telah menajis ramai 523,940 orang pelajar. Bagi tahun ini, kerajaan memperuntukkan 2 bilion di bawah program itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Anda sekarang bersiaran bersama saya dalam forum Bual Bicara Analisa di mana kita akan membincangkan, kita akan merungkaikan dan menyoroti serta mencari solusi kepada topik-topik yang sangat menarik saban minggu. Seperti yang dapat dilihat melalui tayangan video ringkas sebentar tadi, saya rasa anda semua sudah dapat meneka dan mengagak apakah topik yang perbincangan kita pada hari ini. Melentur buluh biarlah dari rebungnya dengan subtajuk Pendidikan Membina Bangsa. Saya Muhammad Fitri selaku moderator anda akan mengetuai perbincangan kita kali ini. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan tajuk kita kali ini. Peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya membawa erti yang sangat mendalam. Maksud dari peribahasa ini adalah mendidik atau mendisiplinkan anak-anak lebih baik bermula semasa kecil kerana apabila sudah meningkat umurnya, maka keras hatinya dan sukar diajar. Untuk menyediakan sebuah bangsa yang cemerlang, anak-anak sebagai penerus bangsa haruslah dididik dengan sebenar-benarnya sejak awal lagi. Persoalannya, bagaimanakah dan apakah langkah yang betul dalam proses mendidik anak-anak supaya bangsa yang berjaya dapat dibentuk? Tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, buat pertama kalinya kami akan hadirkan secara eksklusif ahli panel kita secara atas talian ataupun secara maya peliputan kemeluk pandemik COVID yang melanda negara kita baru-baru ini. Kendati pun begitu, saya berharap forum kita berjalan dengan lancar dan jayanya. Jadi suka saya memperkenalkan dengan panelis kita pada kali ini. Kerana orang kata tak kenal maka tak cinta, maka molek benar rasanya jika kita berkenalan dulu dengan ahli panelis kita. Yang pertama, buat julung-julung kalinya kami hadirkan yang amat berbahagia Datuk Seri Afiqah, Menteri Pendidikan Malaysia. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, saya sihat-sihat saja di sini. Saya harap tuan moderator juga sihat. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kerana sudi menjemput saya untuk membahas sekali dalam forum kali ini. Terima kasih Datuk Seri kerana menerima pelawaan kami. Harapnya Datuk Seri tidak jemu untuk hadir lagi pada masa-masa yang akan datang, Datuk Seri. Selanjutnya, analisa membawakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam forum analisa. Tidak lain tidak bukan ialah Dr. Najmina. Maafkan saya, Prof. Dr. Najmina, pakar psikologi kanak-kanak Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih juga kerana telah menjemput saya untuk berbincang tentang topik forum pada hari ini. Dan akhir sekali, analisa turut mendatangkan susuk tubuh yang popular dan tular di laman-laman sosial dan juga kaca TV, iaitu penceramah bebas Ustazah Mahdihah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih kerana mengajak saya ke forum yang berbahagia ini. Sama-sama. Walaupun pertama kali bersama Anissa, Ustazah kadang-kadang tidak kekok ya. Ya. Okey, sebelum itu, para penonton juga boleh menghantar sebarang pertanyaan di laman FB kami. Soalan-soalan terpilih akan saya ajukan kepada ahli panel kita.
Melihat kepada gadingan panelis kita yang hebat-hebat belaka hari ini, tak sabar rasanya untuk saya memulakan perbincangan kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada mauduk perbincangan kita pada hari ini. Dan soalan pertama ingin saya lontarkan kepada yang amat berbahagia Datuk Seri. Jikalau kita menelusuri sejarah perkembangan ketamadunan manusia, kita akan mendapati bahawa pendidikan juga sebenarnya memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membentuk sesebuah adiwangsa. Sementelahan juga dasawarsa kini jika kita amati, galibnya setiap negara maju pasti akan ditunjangi oleh sistem pendidikan yang sangat ampuh. Jadi jika kita berbalik kepada negara kita, apakah sebenarnya dasar ataupun polisi maupun sistem pendidikan kebahasaan yang diguna pakai dan diamalkan di negara kita bermula dari peringkat akad rumbi sehingga ke tahap yang tertinggi? Silakan Datuk Seri. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan itu tadi, soalan yang sangat bagus yang saya kira. Pertama sekali saya ingin mengucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ahli panel lain, Tuan Moderator sendiri dan juga para penonton yang berada di rumah. Harap kalian berada dalam keadaan yang sihat. Okey, berbalik kepada soalan Moderator tadi mengenai sistem pendidikan di negara kita pada waktu ini. Jadi pertama sekali saya ingin mengatakan beberapa sistem pendidikan di Malaysia pada waktu yang singkat ini saya hanya mampu mengetengahkan beberapa sistem lah. Yang pertama iaitu isu ini pernah menjadi kontroversi pada waktu ketika ia dibubarkan. Jadi di mana dalam Akta Pendidikan Seksyen 29A2 di mana Malaysia telah mewajibkan sekolah rendah untuk pelajar yang berumur dari 7 sehingga 12 tahun, iaitu pelajar tahun 1 sehingga pelajar tahun 2. Dan ibu bapa yang gagal untuk menyekolahkan anak mereka boleh dikenakan denda. Dengan pengubalan akta ini, kami menjadikan negara-negara maju lain sebagai rujukan. Contohnya negara Jepun yang telah mewajibkan sekolah rendah ini iaitu untuk pelajar yang bermula dari umur 6 sehingga 15 tahun. Dan pada masa hadapan juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ingin mewajibkan sekolah menengah. Ini adalah untuk memastikan lahirnya generasi muda pada masa akan datang yang lebih terpelajar dan supaya mereka ini habis sekolah sebagai produk yang mempunyai sekumpulan kelulusan SPM. Jadi dengan dalam perancangan kita ini kami sedar bahawa akan wujudnya komplikasi di mana yang salah satu komplikasinya adalah di mana adanya segelintir masyarakat yang kita panggil KAIS pagi makan pagi, KAIS petang makan petang, iaitu yang dalam bahasa mudahnya adalah mereka yang mempunyai kesepitan wang untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi jika sekolah menengah diwajibkan, ini akan menjadikan satu beban untuk mereka menghantar anak-anak ke sekolah dan menyebabkan adanya pelajar-pelajar yang terdapat ke sekolah. Jadi kami akan datang dengan beberapa solusi untuk menyelesaikan solusi untuk masalah ini. Antaranya mungkin kami akan memberikan bantuan kewangan kepada keluarga-keluarga yang kurang kemampuan ini supaya mereka dapat membayar yuran persekolahan, ataupun mungkin kami akan memasukkan yuran persekolahan untuk golongan-golongan kurang kemampuan ini supaya walaupun mereka tidak mempunyai wang atau miskin, mereka dapat menuntut ilmu kan. Sebenarnya menuntut ilmu ini mungkin akan dapat mengubah nasib keluarga mereka. Jadi kita pergi kepada sistem pendidikan yang lain, iaitu yang saya ingin bahaskan, iaitu mengenai ujian kemasukan tahun 1. Ujian kemasukan tahun 1 ini kita tahu adalah ujian untuk menentukan kelas murid-murid tahun 1, di mana ia akan menetap. Jadi jika
keputusan daripada ujian ini bagus, mereka akan diletakkan di kelas hadapan. Jika kurang bagus keputusannya, mungkin mereka akan diletakkan di kelas yang belakang. Jadi kami sedar bahawa ujian kemasukan tahun 1 ini adalah terlalu awal untuk dilaksanakan, kerana murid-murid tahun 1 ini terlalu awal untuk dilabelkan mengikut tahap akademik, kerana kita tahulah mereka ini belum lagi mula belajar tapi telah di jalan, telah perlu menjalani ujian. Jadi kita boleh mengukur lagi tahap ilmu mereka kerana mereka belum minta ilmu lagi. Jadi kami memasukkan ujian ini kerana kami lihat sendiri negara Finland yang memasukkan pengasingan kelas ini, walaupun mereka tiada pengasingan kelas. Sistem pendidikan mereka adalah antara yang paling cemerlang di dunia saya lihat, dan antara pelajar-pelajar mereka juga tiada jurang yang sangat besar. Jurangnya kecil dan kadang-kadang tiada jurang langsung, tidak seperti di Malaysia. Kerana saya lihat di Malaysia ini antara pelajar-pelajar sendiri jurangnya sangat-sangat besar, dan kami mengharap, kami dengar banyak keluhan mengenai ketidakadilan layanan diberikan daripada kelas-kelas. Maksudnya mungkin daripada kelas belakang diberikan layanan yang tidak begitu baik, di mana kelas pertama diberikan layanan yang sangat-sangat baik. Jadi kami harap perkara begini tidak menjadi satu tradisi untuk persekolahan di Malaysia, kerana ia adalah sesuatu perkara yang tidak sihat untuk diamalkan. Jadi itu antara sistem pendidikan, dan terdapat juga sistem pendidikan di mana pihak Kementerian Pendidikan sendiri telah membenarkan penggunaan media luar seperti YouTube terutamanya, yang mana mempunyai banyak-banyak video ilmu. Kami mengusulkan pembenaran ini adalah kerana kami tahu bahawa para pelajar ini kadang-kadang bosan jika sentiasa duduk di kelas dengan cikgu mengajar. Kadang-kadang mereka cepat bosan, mereka mudah bosan. Jadi ini kerana kita tahu kanak-kanak ini mudah tertarik dengan perkara-perkara sebegini, jadi kita gunakan medium ini untuk menarik perhatian mereka dan keseronokan belajar untuk belajar, terutamanya cara-cara ini terutamanya kepada pelajar sekolah rendah lah, kerana mereka masih kanak-kanak kan. Itu saja daripada saya. Kesimpulannya, sebenarnya terdapat banyak sahaja sistem pendidikan Indonesia, tetapi buat masa yang singkat ini sajalah yang saya dapat memberitahu kepada para penonton yang lain sebagai satu pengetahuan. Terima kasih. Saya serahkan majlis kepada Ketua Moderator kembali. Terima kasih Datuk Seri. Satu pendedahan yang sangat menarik dari Datuk Seri. Sebenarnya masih ramai di luar sana yang belum maklum akan info-info sebegini. Berdasarkan penerangan tadi, kita dapat katakan bahawa sistem atau polisi pendidikan yang telah lama diamalkan di negara ini sangat mampan dan setanding sehingga mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain di jagat raya ini. Maka tidak hairanlah jika ramai pelajar-pelajar dari seantero dunia menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan utama rantau ini. Dan seterusnya kita beralih pula kepada soalan kedua, dan soalan ini saya ajukan kepada Dr. Najmina. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya kira peribahasa ini sudah cukup untuk menggambarkan bahawasanya anak-anak ataupun generasi baru kita pada masa ini perlu kita corakkan dengan memberi tunjuk ajar dan pendidikan yang seawal boleh. Dan sudah tentu proses ini mesti bermula dari rumah. Persoalannya, bagaimanakah pendidikan awal di rumah oleh ibu bapa dapat membantu perkembangan generasi kini, iaitu generasi Z? Apa komen Doktor? Silakan Doktor.
Terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh moderator Muhammad Fitri, iaitu soalan bagaimanakah pendidikan awal di rumah oleh ibu bapa dapat membantu perkembangan generasi kini, iaitu generasi Z. Baiklah, tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan kanak-kanak bermula dari rumah, sama ada dari sudut fizikal maupun kognitif. Ibu bapa merupakan penyumbang terpenting kepada pembangunan bahasa dan pertuturan kanak-kanak. Anak-anak merupakan anugerah Allah yang paling bermakna buat setiap pasangan. Didikan yang diberikan oleh ibu bapa seharusnya sejajar dengan pembangunan kognitif anak-anak mereka. Oleh hal demikian, jangan menganggap bahawa anak-anak memulakan pengajian di tabika atau prasekolah itu dikira sebagai pendidikan awal. Ianya tidak sebenarnya dari konsep pendidikan awal di rumah. Kajian terus menunjukkan pentingnya untuk melibatkan diri ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak bermula dari prasekolah dan terus kekal berbuat demikian sehingga mereka berada di peringkat menara gading. Saya ingin menerangkan beberapa peringkat pengembangan kognitif secara teori. Menurut Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Peringkat pertama perkembangan kognitif secara teori Piaget ialah peringkat sensori, iaitu berumur 0 hingga 2 tahun. Pada peringkat ini adalah peringkat umur bayi. Mereka akan belajar melalui deria dengan persekitarannya. Sebagai contoh, bayi akan mengangkat benda, memainkannya, merasa dan menggigitnya. Di samping itu, mereka akan memerhatikan benda itu melalui penglihatan dan pendengaran bunyi. Di peringkat umur 2 tahun, bayi memperoleh kepercayaan tentang pengekalan objek, iaitu objek itu akan terus wujud walaupun objek tersebut tidak dapat dilihat atau disentuh. Selain itu, mereka akan melakukan tindakan pengulangan seperti menghisap jari. Pada peringkat ini juga, mereka boleh meniru pelakuan yang tidak pernah mereka lakukan sebelum ini dan mereka akan mempelajari pelakuan itu melalui pemerhatian terhadap orang lain. Mereka melalui objek ini, mereka mempelajari pengelakuan ini melalui pemerhatian terhadap orang lain atau melalui objek yang dapat dilihat dan disentuhnya. Kesimpulannya, pembelajaran kanak-kanak pada tahap ini bergantung pada pengalaman sensori dan motor, iaitu menggenggam, menghisap dan lain-lain. Peringkat kedua adalah peringkat praoperasi, iaitu berumur 2 hingga 7 tahun. Peringkat ini kanak-kanak akan memula berfikir secara logik tetapi belum boleh menguasai kebolehan memproses kemahiran berfikir melalui peraturan yang logik. Namun kanak-kanak akan mula mempraktikkan kemahiran yang baru diperolehi dengan menggunakan simbol untuk mewakili objek. Salah satu aktiviti pemikiran simbol ialah lakonan drama yang menjadi pengalaman hidup. Berdasarkan pengalaman kanak-kanak pada peringkat ini suka bermain masak-masak, berlagak menjadi doktor dan berlagak sebagai penjual dan pembeli. Lakonan ini juga adalah permainan olok-olok. Penguasaan bahasa kanak-kanak pada peringkat ini sangat berkembang dengan maju. Kanak-kanak juga masih belum boleh membezakan benda bernyawa dan tidak bernyawa, di mana mereka percaya bahawa benda bernyawa seperti pokok boleh bercakap seperti manusia. Pada permulaan peringkat praoperasi, kanak-kanak mempunyai kesukaran mengoperasi konsep. Misalnya, mereka tidak dapat mengira mengikut turutan dari 1 hingga ke 10 dengan baik. Oleh itu, pada peringkat ini, pengajaran kanak-kanak hendaklah sesuai dengan tahap mereka. Peringkat ketiga adalah peringkat operasi yang konkret, iaitu berumur 7 hingga 11 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak adalah pelajar sekolah rendah dan pemikiran kanak-kanak pada peringkat ini adalah lebih fleksibel dan dapat berfikir melalui peraturan logik atau melakukan operasi mental dengan tersusun. Kanak-kanak hanya boleh melakukan pemikiran logik dalam keadaan yang konkret atau menggunakan bahan maujud. Peringkat yang terakhir adalah peringkat operasi formal,
iaitu berumur dari 11 hingga 15 tahun. Pada peringkat ini, mereka tidak lagi dikenali sebagai kanak-kanak tetapi dikenali sebagai remaja. Pihak GAP berpendapat mereka dapat berfikir secara logik termasuk pemikiran abstrak dan membuat hipotesis. Mereka juga berupaya menyelesaikan masalah yang konkret dan abstrak dengan penguasaan kebolehan penyelesaian masalah yang dikombinasikan ataupun disertakan dengan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Pendekatan pengajaran pula melibatkan penggunaan kaedah lisan yang lebih banyak, iaitu mereka akan banyak mendengar dan memerhatikan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Pelajar di sekolah menengah juga amatlah digalakkan untuk mendengar, membaca dan berbincang, kemudian melakukan latihan. Mesti ramai ibu bapa tidak tahu mengapa pentingnya pendidikan awal di rumah untuk anak-anak. Kerana mereka tidak tahu bahawa ibu bapa adalah penyumbang terpenting dalam pembangunan bahasa dan pertuturan kanak-kanak sejak dari kecil lagi. Terdapat kajian yang mendapati bahawa kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa yang suka membaca dan mendedahkan kepada mereka beberapa perkara asas, misalnya huruf, nombor, bentuk dan frasa-frasa baharu untuk mereka, didapati mempunyai perkembangan yang lebih pesat dan mereka cenderung untuk lebih cemerlang berbanding kanak-kanak lain. Oleh itu saya ingin tekankan, jangan ibu bapa menganggap bahawa pendidikan awal kanak-kanak bermula di peringkat tadika ataupun prasekolah. Ianya adalah satu perkara yang tidak boleh kita pandang remeh. Kita tahu bahawa ibu bapa adalah merupakan guru pertama dalam kehidupan anak-anak. Oleh itu, kajian terus menunjukkan ibu bapa penting untuk melibatkan diri dalam pendidikan kanak-kanak bermula dari rumah, prasekolah atau tadika, seterusnya ke sekolah rendah dan kemasaan, bahkan menuju ke peringkat menara gading. Ibu bapa terus kekal membuat demikian supaya pendidikan mereka ini sentiasa berlanjutan terus-menerus tanpa henti dalam kehidupan anak-anak. Baiklah, generasi terbilang sebenarnya mempunyai ibu bapa yang memberikan perhatian yang lebih terhadap pelajaran anak-anak mereka dan akan lebih cemerlang dalam pelbagai perspektif positif. Baiklah, saya akan kongsikan beberapa aktiviti yang berupa bentuk pendidikan awal di rumah. Pertama, ibu bapa boleh membaca dengan anak-anak mereka. Pastikan yang ibu bapa meluangkan masa setiap hari atau semasa waktu senggang bersama anak-anak dengan membaca kepada mereka. Mulakan dengan cerita-cerita dongeng atau pengembaraan dan kemudiannya bertukar kepada unsur-unsur buku sejarah, seni dan sains. Ini akan memberikan impak yang besar terhadap perkembangan membaca anak anda. Ibu bapa juga boleh menggalakkan anak anda untuk membincangkan apa yang telah mereka baca, bertanya tentang watak-watak yang menarik dalam cerita ataupun perkara yang memberi minat kepada mereka terhadap bahan bacaan tersebut. Ianya penting untuk mengekalkan minat kanak-kanak tersebut untuk membaca dan perlu memastikan bahawa aktiviti itu terasa ringan dan menyeronokkan untuk dilakukan tanpa paksaan. Melalui aktiviti ini kita dapat melahirkan bangsa ataupun generasi berilmu kerana kita cuba mendidik anak-anak dengan membaca untuk dijadikan sebagai satu kebiasaan pada masa lapang dan memupuk minat suka mempelajari sesuatu yang baharu tanpa henti dan berterusan dalam kehidupan mendatang. Sesuai juga dengan cokan kata yang selalu yang di telinga masyarakat, iaitu bangsa yang membaca adalah bangsa yang berjaya. Kedua adalah menulis surat atau melukis. Pada masa kini menulis surat seperti telah menjadi khazanah seni yang telah hilang di telan zaman internet pada masa kini. Zaman-zaman sebelum ni kanak-kanak diberi kepercayaan untuk menulis surat dan kad-kad ucapan kepada datuk, nenek dan kaum kerabat mereka yang lain. Meskipun tarikan internet terlalu mendesak pada masa kini, ibu bapa seharusnya menggalakkan kanak-kanak untuk menulis surat kepada datuk dan nenek
Dengan syarat kita harus menjadikan aktiviti ini sebagai daripada permainan atau cerita yang boleh mereka nikmati. Ini tentu sekali akan meningkatkan lagi perkembangan menulis anak anda dan daya imajinatif serta membentuk satu personaliti mengekspresi perasaan terhadap persekitaran sekeliling mereka. Seterusnya, gunakan TV dan internet sebagai alat pembelajaran. Ruang dan kelapangan masa yang ada sepanjang tempoh PKP ini, jadikan TV dan internet sebagai medium untuk anak anda untuk belajar. Televisyen dan internet akan sentiasa menjadi godaan yang sukar dielakkan oleh anak-anak anda. Namun, dengan mengengkang jumlah masa yang boleh anak anda gunakan untuk berada di hadapan televisyen atau internet dan menonton program pendidikan bersama mereka, anda sebagai ibu bapa boleh memastikan media-media ini berfungsi sebagai alat untuk mereka belajar dan mewujudkan suasana pendidikan awal di rumah tanpa kita sedari, di samping menggunakan segala teknologi dengan penuh kebijaksanaan dan kreatif. Demikian, terdapat pelbagai cara di mana ibu bapa boleh melibatkan diri dalam pembelajaran anak anda melalui pendidikan awal di rumah. Dalam apa jua yang ibu bapa lakukan adalah penting untuk mereka dan anak mereka untuk tidak menganggap bahawa aktiviti-aktiviti yang saya katakan tadi adalah sebagai satu kerja. Aktiviti-aktiviti ini harus dijadikan lebih efektif jika dipackagkan dengan masa berkualiti antara ibu bapa dan anak-anak. Oleh itu, mereka harus memastikan aktiviti-aktiviti ini menyeronokkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Doktor atas penerangan yang penuh terperinci itu tadi. Jadi kita tahulah sebenarnya banyak peringkat yang kita perlu lalui dan kita lakukan dalam proses untuk mendidik anak-anak kita ni, ya Doktor? Ya, benar. Sebenarnya terdapat banyak peringkat dalam proses mendidik anak-anak. Ya, jadi begitulah seperti yang diterangkan oleh doktor itu tadi dengan panjang lebarnya. Ibu bapa mempunyai obligasi yang sangat berat. Bukan sahaja perlu memainkan peranan mereka dengan baik, malah mereka perlu bijak dan bersinergi dalam merancang apa sahaja yang hendak diajar kepada anak-anak supaya mampu diterima semaksimum mungkin oleh mereka dan seterusnya mereka dapat membesar dengan potensi yang maksimum. Jadi kita teruskan ke soalan yang ketiga. Tidak lengkap rasanya perbincangan kita ini jika kita tidak menyingkap apakah pandangan agama berkenaan dengan pendidikan dan juga tentunya ilmu pengetahuan. Secara amnya, setiap agama cukup menekankan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan agama Islam. Hal ini kerana agama Islam bukan sahaja berteraskan amal ibadat semata-mata. Islam sebenarnya mencakupi keseluruhan cara hidup manusia, termasuklah hal-hal yang bersangkut paut dengan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Jadi soalan saya kepada Ustazah, apakah sudut pandang Islam berkenaan dengan pendidikan, terutamanya pendidikan awal kepada anak-anak dan juga generasi muda? Apa komen Ustazah? Silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada ahli panel dan selaku moderator kita pada petang ini iaitu Tuan Fitri. Terima kasih kepada Tuan Fitri selaku moderator kita pada petang Jumaat ini. Bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Tuan Fitri, saya mulakan dengan definisi pendidikan dalam konteks Islam. Pendidikan merupakan satu pelajaran atau pendidikan bagi kognitif, fizikal dan roh untuk melahirkan insan yang berperi kemanusiaan. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, beliau memberi pandangan bahawa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu dari aturan penciptaan sehingga membimbing kepada ke arah kebaikan. Sehubungan dengan itu, Islam tidak melihat pendidikan ini daripada skop yang sempit. Ia tidak terbatas kepada pendidikan duniawi atau ukhrawi semata-mata, namun meliputi dua lapangan iaitu ukhrawi dan duniawi. Seterusnya,
saya akan kongsikan hukum dalam kita belajar ataupun mencari ilmu daripada segi Islam. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis yang berbunyi, menurut menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah yang dinilai oleh Syekh Al-Bani dalam Syahih wa Da'if Sunan Ibnu Majah. Hadis tersebut mengindikasikan bahawa menuntut ilmu sangat penting. Hal ini kerana dengan menuntut ilmu seseorang dapat memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah dan hal-hal yang bersifat keduniaan seperti ilmu berkaitan sains dan teknologi. Apalagi jika ilmu-ilmu tentang persoalan duniawi tersebut dapat memperkuatkan iman dan menuntut manusia untuk lebih taat kepada Allah. Seterusnya saya kongsikan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Dapat kita simpulkan di sini, hadis Rasulullah ini menyokong kepada definisi ilmu yang mengatakan ilmu ini bukan hanya bersifat duniawi atau ukhrawi semata-mata, tetapi kita perlu mencari kedua-duanya untuk menjadi individu yang berjaya di dunia dan di akhirat. Seterusnya saya ingin kongsikan kisah kesungguhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu supaya kita dapat mengambil contoh dan iktibar daripada kisah beliau. Ibu Imam Syafi'i sangat mengambil berat dan bertanggungjawab terhadap keperluan anaknya dalam menuntut ilmu. Oleh itu beliau mengambil keputusan untuk berpindah ke kota Mekah bagi membolehkan Imam Syafi'i ini menuntut ilmu dekat kota Mekah. Ini kerana suasana pembelajaran dan halaqah ilmu di kota Mekah ini dapat memberi peluang kepadanya, iaitu Imam Syafi'i ini untuk menuntut ilmu. Walaupun pada masa itu Imam Syafi'i dan ibunya hidup dalam keadaan yang miskin, yang tidak senang. Sejak kecil Imam Syafi'i telah menunjukkan kesungguhan minatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Beliau mempunyai kecerdikan dan kepintaran dan kecerdasan yang begitu tinggi. Beliau telah menghafal Al-Quran ketika berusia 7 tahun dan menghafal kitab Muwatta karya Imam Malik pada dalam masa 9 hari sahaja. Ketika beliau berada di kota Mekah, beliau banyak mengambil kesempatan untuk menghadiri majlis halaqah di Masjidil Haram untuk mendalami ilmu pengetahuan. Walaupun dalam keluarga yang miskin, namun kesungguhan beliau ini terlihat apabila beliau menggunakan segala bahan-bahan seperti tembikar, kulit-kulit dan tulang ternakan bagi mencatatkan segala pembelajaran beliau. Ada kalanya juga Imam Syafi'i memungut kertas pakai yang telah dibuang dari pejabat kerajaan untuk dibuat catatan untuk digunakan dalam pengajiannya. Satu hari Imam Syafi'i telah meminta izin daripada ibunya untuk keluar menuntut ilmu di Madinah. Ini kerana beliau pernah mendengar ada seorang guru yang hebat bernama Imam Malik yang mengajar hadis tinggal di kota Madinah. Ketika Imam Syafi'i tiba di kota Madinah, Imam Syafi'i terus menuju ke Masjid Nabawi dalam majlis ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik. Pada ketika itu, Imam Malik sedang mengajar murid-muridnya yang lain mengenai hadis-hadis Rasulullah. Imam Syafi'i masuk dengan langkah yang begitu tertib dan duduk bersama murid-murid lain. Beliau mendengarlah apa yang disampaikan oleh Imam Malik.
ketika murid-murid lain yang turut sama dalam majlis tersebut mempunyai pena dan kertas untuk mencatat segala apa yang disampaikan oleh Imam Malik, namun Imam Syafi'i hanya mempunyai sebatang lidi yang dibasahi dengan air liur untuk dicatatkan di tangan beliau. Imam Syafi'i mencatatkan segala yang diajar oleh Imam Malik tersebut di atas tapak tangannya. Tanpa disedarinya, Imam Malik memerhati segala tingkah laku Imam Syafi'i. Selesai pengajian tersebut, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dan menegur beliau kerana disangkanya Imam Syafi'i ini berkelakuan tidak sopan dalam majlis ilmu kerana bermain-main dengan air liur dan batang lidi tadi. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, mengapakah engkau bermain-main dengan lidi dan air liurmu semasa aku sedang mengajar? Seterusnya Imam Syafi'i menjawab, maaf tuan, saya sebenarnya tidak bermain-main dalam majlis ini. Oleh kerana saya tidak ada pena dan kertas, maka saya tulis di atas tapak tangan saya dengan menggunakan lidi dan air liur untuk saya menghafalnya. Imam Malik pun membelik tangan Imam Syafi'i dan tidak menjumpai sebarang tulisan yang telah dicatat oleh Imam Syafi'i. Imam Malik bertanya, tetapi kenapa tapak tangan kamu ini kosong dan tidak ada tulisan? Kata Imam Syafi'i pula, benar tuan, tangan ini kosong daripada tulisan. Akan tetapi saya telah pun menghafal semua hadis-hadis yang tuan riwayatkan tadi. Seterusnya Imam Malik meminta Imam Syafi'i untuk membaca semula apa yang telah dihafalnya, dan ternyata Imam Malik mendapati tidak ada satu hadis yang tinggal daripada 20 hadis yang diajarnya hari itu. Kejadian tersebut menyebabkan Imam Malik begitu tertarik dengan kebijaksanaan Imam Syafi'i dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Begitulah kesungguhan dan ketertarikan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, walaupun beliau dari kalangan keluarga yang miskin. Namun kesungguhan dalam menuntut ilmu boleh dijadikan teladan buat kita. Melalui kisah yang disebut di atas yang saya kongsikan tadi, dapat kita simpulkan walaupun Imam Syafi'i masih berada di usia yang muda dan hidup dalam keluarga yang miskin, beliau tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seterusnya saya akan kongsikan beberapa pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Imam Syafi'i untuk kita sebagai anak muda, untuk kita aplikasikan dalam ketika menuntut ilmu. Yang pertama, dalam menuntut ilmu ini kita perlukan kesungguhan yang tinggi. Walaupun seperti contoh, walaupun Imam Syafi'i daripada keluarga yang miskin, kesungguhan dan iltizam yang ditunjukkan beliau amat tinggi, dan walaupun setelah bergelar seorang guru dan dihormati dalam masyarakat, Imam Syafi'i tetap merendah diri dan menghormati guru yang pernah diajarnya walaupun ilmu tersebut sedikit. Begitulah contoh keberkatan dalam menuntut ilmu yang boleh kita ambil daripada kisah Imam Syafi'i ini. Kesungguhan dalam menuntut ilmu dan juga adab terhadap para guru akan menyebabkan ilmu yang diperolehi itu berkat. Terima kasih Ustazah. Sungguh menarik cerita bagaimana Imam Syafi'i menuntut ilmu. Sejak kecil lagi ibu bapa beliau sudah peka terhadap pendidikan, dan pendidikan ini diberi keutamaan yang paling utama sehingga kan ibu bapa beliau sanggup berpindah tempat tinggal semata-mata untuk memberikan keperluan pendidikan yang baik kepada Imam Syafi'i. Itu adalah sesuatu yang amat wajar kita contohi sebagai ibu bapa masa kini. Dan tuntasnya yang boleh saya katakan, Islam sangat menitik beratkan pendidikan kepada anak-anak sejak kecil lagi. Walau bagaimanapun, ibu bapa maupun penjaga perlulah bijak dalam menyediakan pendidikan yang seimbang yang merangkumi pendidikan duniawi maupun ukhrawi. Biarlah orang kata kita ni dunia pun kita dapat dan akhirat pun insya-Allah kita akan dapat. Dengan penjelasan yang sungguh menarik daripada Ustazah itu tadi, sedar tak sedar maka kita telah habis satu pusingan. Dan kita akan berehat seketika, sekembali nanti kita akan bacakan soalan-soalan daripada penonton kita yang mereka hantarkan di laman Facebook kami. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami.
Selamat kembali kepada semua dan terima kasih saya ucapkan kepada para penonton kerana masih setia bersama kami. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan lagi forum kita pada hari ini dengan membaca beberapa soalan terpilih daripada hantaran-hantaran di laman FB kami. Dan soalan pertama, seperti yang tertera di kaca TV anda, soalan daripada saudara Imran yang bunyi, Assalamualaikum Tuan Moderator. Waalaikumsalam. Saya hendak bertanya, apakah bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi sektor pendidikan sewaktu mendepani masalah pandemik COVID-19? Menarik soalan daripada saudara Imran. Dan saya rasa soalan ini sangat sesuai untuk Datuk Seri. Apa pandangan Datuk Seri mengenai soalan ini? Silakan Datuk Seri. Terima kasih kepada moderator kerana sudi membacakan persoalan tadi dan sudi memberikan saya peluang untuk berbahas mengenai persoalan daripada penonton yang saya kira adalah sangat bagus. Jadi marilah kita tanpa membuang masa lagi mengupas satu persatu cabaran-cabaran dalam sektor pendidikan yang pada waktu pandemik ini. Jadi tidak asing lagi kita tahu bahawa untuk meneruskan sektor pendidikan ini kita perlu menjalankan pembelajaran atas talian. Jadi pembelajaran atas talian ini memerlukan rangkaian internet dan seperti kita tahu Malaysia ini tidak asing lagi dengan rangkaian internetnya yang kurang baik, terutamanya di kawasan-kawasan yang terpencil, pendalaman yang tidak membangun. Jadi terutamanya pada kawasan-kawasan perkampungan asli, contohnya di Sabah dan Sarawak yang perkampungannya sedikit pendalaman. Jadi kami melihat ini sebagai satu masalah yang besar kepada para pelajar terutamanya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kami membantu para pelajar dengan memberikan internet percuma, kad SIM percuma supaya mereka boleh meneruskan sesi pembelajaran mereka walaupun atas talian. Dan pihak Kementerian Pendidikan juga menggesalah supaya Malaysia ini naik tarafkan jaringan internet terutamanya untuk kawasan-kawasan yang masih tidak membangun, masih tidak mempunyai rangkaian internet. Kerana masalah dari segi rangkaian internet ini juga menyebabkan penyampaian pembelajaran menjadi sangat-sangat sukar. Bagi pelajar yang dari kawasan tiada jaringan internet ini, mereka akan menjadi ketinggalan dalam pembelajaran. Dan pada waktu ini pelajar adalah keutamaan kami kerana bila kita tahu pendidikan ini adalah untuk mengajar pelajar dan jadi kami risau jika pembelajaran atas talian ini akan diaplikasikan untuk masa hadapan, untuk jangka masa yang lama. Kerana jika ia berlaku, maka akan ramai pelajar yang ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Dan antara cabaran-cabaran lain adalah di mana kurangnya pengetahuan terhadap teknologi. Dan ini menyebabkan menyukanya proses pembelajaran. Cabaran ini terutamanya dihadapi oleh pendidik yang kita panggil sudah veteran, sudah lanjut usia. Dah kita tahu mereka ini kurang menggunakan gadget dan mereka tidak dilahirkan dalam zaman teknologi canggih seperti para pelajar kan. Jadi pihak kementerian mengusulkan untuk mengadakan bengkel-bengkel bagaimana cara penggunaan aplikasi, mengajar mereka mengenai teknologi ini supaya mereka tahu mengenai wujudan aplikasi-aplikasi yang terlibat untuk menjalankan pembelajaran atas talian ini. Kami juga menggesa pendidik-pendidik untuk menguasai pengetahuan mereka mengenai aplikasi-aplikasi yang wujud di internet yang boleh mereka gunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran atas talian ini. Kerana
mereka perlulah memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini seoptimum yang mungkin supaya mereka boleh menyediakan bahan pengajaran yang baik dan berkualiti untuk para pelajar mereka. Dan cabaran-cabaran lain yang dihadapi sewaktu pandemik ini adalah di mana terdapat para pelajar yang masih tidak mempunyai peranti-peranti seperti telefon bimbit, komputer riba. Ialah walaupun kita berada di waktu pada zaman teknologi ini, masih juga terdapat mereka tidak mempunyai akses kepada kemudahan-kemudahan itu untuk menghadiri kelas atas talian ini kerana mungkin mereka daripada keluarga yang kurang kemampuan. Jadi kerajaan dalam perancangan untuk mengusulkan untuk memberikan bantuan-bantuan parti-parti kepada para pelajar ini, contohnya memberikan bantuan telefon bimbit ataupun bantuan laptop kepada para pelajar yang terjejas kerana masalah ini. Jadi ini adalah supaya mereka ini dapat meneruskan pembelajaran atas talian dan supaya mereka ini tidak ketinggalan dengan sangat jauh dalam pelajaran mereka. Dan antara cabaran-cabaran lain ini adalah cabaran-cabaran yang sangat-sangat popular dalam kalangan pelajar terutamanya, di mana suasana di rumah akan menyukarkan proses pembelajaran mereka. Ialah kita tahu di rumah ini tiada suasana pembelajaran seperti di sekolah, sangat-sangat berbeza, sangat-sangat drastik kan. Jadi ialah di sekolah kita tanggungjawab kita hanyalah belajar, tetapi di rumah kita ada tanggungjawab kita dengan keluarga kita sendiri, bukan begitu. Jadi saya tahu terutama kepada para pelajar yang sewaktu kelas atas talian mungkin ibu bapa mereka suruh buat kerja rumah, buat kerja ini kan. Jadi yelah, saya harap saya harap ibu bapa pelajar dapat memberikan kefahaman, dapat memahamilah situasi para pelajar ini, dan ia sesungguhnya akan mengganggu konsentrasi para pelajar dalam pembelajaran kerana mereka tidak boleh fokus untuk pelajaran mereka saja kerana membuatkan perkara lain. Lagi-lagi bagi mereka yang punya ramai adik-adik, ramai adik-beradik. Sebagai kesimpulannya, kami pihak Kementerian Pendidikan akan mengkaji lagi mengenai pembelajaran atas talian ini kerana buat masa ini ia adalah satu-satunya tonggak untuk meneruskan sektor pendidikan kerana pada waktu pandemik kita tahu kan bahawa sekolah tidak boleh dibuka kerana sebenarnya jika sekolah dibuka ia boleh meningkatkan penyebaran COVID-19 ini kerana di sekolah kita berkumpul dalam satu organisasi yang besar. Jadi kita tak tahu bahawa kita salah seorang itu adalah pembawa virus COVID-19 ini. Jadi itu sahaja daripada saya kembalikan forum ini kepada moderator untuk meneruskan majlis. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri atas jawapan yang diberikan. Ya, kita mesti akui bahawa pandemik COVID yang melanda bukan sahaja negara kita tapi malahan seluruh dunia ini telah mendatangkan pelbagai masalah. Dan sektor pendidikan juga pastinya turut terkesan dengan kekangan yang tidak dapat kita elakkan sebegini. Namun, sekalung tahniah juga wajar diberikan atas dedikasi, komitmen dan juga keprihatinan kerajaan dan juga frontliner ya, yang bertukar lumus dalam membantu sektor pendidikan negara kita di saat pandemik COVID masih belum ada tanda-tanda akhirnya. Dan soalan kedua juga daripada FB. Soalan daripada saudari Alia mungkin. Alia.
Soalannya berbunyi, moderator, seperti sedia maklum, PKP menyebabkan anak-anak sentiasa terperak di rumah. Jadi kebanyakan masa mereka habiskan dengan telefon pintar. Apakah kesan penggunaan gadget berlebihan tanpa kawalan terhadap perkembangan anak-anak? Ibu risau. Ibu risau. Okey, doktor, saya rasa doktor pasti ada jawapan bagi soalan ini. Silakan komen doktor. Terima kasih kepada moderator kerana sudi membacakan soalan dari penonton, dan tidak lupa juga terima kasih kepada penonton kerana sudi melontarkan soalan yang berkaitan dengan tajuk forum kita pada hari ini. Berhubung soalan yang ditanya oleh penonton, apakah kesan penggunaan gadget berlebihan tanpa kawalan terhadap perkembangan kanak-kanak? Sebenarnya, ya, gadget mempunyai kesan negatif sekiranya tidak dikawal penggunaannya terhadap anak-anak. Namun, keadaan ini mungkin wujud atas beberapa faktor yang kita tidak sedari, khususnya ibu bapa. Pada masa kini, sudah berbeza apabila ibu bapa gemar memberikan telefon pintar atau tablet khas untuk anak-anak supaya tidak mengganggu keadaan atau berbuat bising. Baru beberapa bulan dilahirkan di dunia sudah didedahkan dengan telefon pintar dengan menonton video, mendengar muzik atau bermain sebarang aplikasi permainan. Alasan lain ibu bapa memberi anak mereka telefon pintar adalah demi membahagiakan anak dengan memberikan mereka hadiah berupa gadget pada hari lahir mereka, juga mengisi gadget tersebut dengan pelbagai jenis permainan, video dan aplikasi pembelajaran secara atas talian. Penerapan teknologi kepada kanak-kanak tidak seharusnya dilakukan sewenang-wenangnya. Kita dapati ibu bapa sering berbangga apabila anak-anak mereka yang belum sampai umur 2 tahun sudah pandai bermain dengan telefon pintar atau tablet. Gambaran pada ibu bapa tersebut adalah anak mereka bijak. Namun, apakah benar yang kanak-kanak itu bijak? Pada dasarnya, mereka memang kelihatan begitu kerana kanak-kanak dikatakan dapat memahami penggunaan telefon pintar tanpa perlu diajar. Mereka dapat mengenal pasti fungsi aplikasi dan kekunci yang terdapat pada paparan telefon pintar melalui gerak hati dan pemikiran logikal. Hakikatnya bagaimana pula? Peringkat awal pengembangan kanak-kanak sangat penting. Pendidikan awal dari rumah dan prasekolah yang berkualiti dapat menyediakan kanak-kanak dengan peluang untuk membina keyakinan diri, belajar kemahiran bermasyarakat dan membentuk tingkah laku pembelajaran yang baik. Hal ini membina asas yang kukuh untuk pembelajaran masa depan kanak-kanak. Dr. Laura Jenna, seorang pakar kanak-kanak di Amerika Syarikat, dalam temu bual bersama CBS News pada tahun 2015 mengatakan agak bimbang dengan statistik yang menunjukkan jumlah tinggi penggunaan gadget elektronik dalam kalangan kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Bagi Dr. Laura, peringkat umur 2 tahun hingga 6 tahun adalah fasa perkembangan kanak-kanak yang sangat penting. Pada tahap ini, kanak-kanak belajar dengan sangat berkesan melalui interaksi dengan manusia dan bukan interaksi dengan skrin. Pendapat Dr. Laura ini juga selari dengan kajian yang dibuat oleh American Academy of Pediatrics AAP, Council of Communications and Media pada tahun 2011 yang mendapati kesan negatif kepada kanak-kanak yang berumur setahun ke bawah dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka. Justeru, AAP telah menggubal satu dasar yang melarang kanak-kanak di bawah umur 2 tahun untuk didedahkan dengan mana-mana skrin gadget. Masa bermain secara bebas atau unstructured lebih berkesan dalam mengembangkan fungsi otak kanak-kanak berbanding permainan dengan mana-mana gadget elektronik. Sekiranya ibu bapa sibuk dengan urusan lain, kanak-kanak sepatutnya boleh bermain dengan sendiri. Contohnya, anak-anak dibiarkan bermain dengan kotak-kotak kosong semasa ibu sedang memasak. Yang penting, ada seorang dewasa berhampiran dengannya.
Anak seawal 4 bulan juga boleh bermain bebas dan bersendirian serta boleh berfikir secara kreatif dan boleh menyiapkan sesuatu tugas tanpa penglibatan secara langsung daripada ibu bapa. Bagi kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas pula, kajian sama menunjukkan kesan positif media interaktif yang berkualiti dari segi meningkatkan kemahiran sosial, bahasa dan kesediaan pelajar untuk bersekolah. Saya akan berkongsi apakah kesan-kesan buruk penggunaan gadget secara berlebihan kepada kanak-kanak. Kesan pertama adalah kanak-kanak akan sukar untuk tidur dan mempunyai jadual tidur yang tidak teratur. Telefon pintar membuatkan anak sukar untuk tidur pada waktu malam kerana hampir semua layar mengeluarkan blue light yang menyerupai cahaya siang hari. Cahaya tersebut dapat mengirimkan isyarat pada otak anak dan membingungkan tubuh manusia sama ada untuk tidur atau tidak. Pada waktu malam, anak-anak akan menjadi sukar untuk tidur. Oleh itu, kami menyarankan agar anak-anak tidak bermain gadget di rumah 1 hingga 3 jam sebelum masuk waktu tidur dan mengisi masa lapang tersebut dengan aktiviti membaca buku bersama-sama atau menceritakan kisah dongeng-dongeng yang bermanfaat. Selain itu, anak-anak akan menjadi kurang bergerak. Sudah menjadi kebiasaan seorang anak untuk terus bergerak, berlari, melompat, menari dan bermain untuk membantu pertumbuhan fizik yang sihat dan kuat. Namun, anak-anak sekarang sudah terlalu selesa bermain gadget yang sudah pasti hanya duduk diam di satu tempat. Dan ini tentu akan memiliki kesan yang buruk buat anak. Jika berterusan, anak-anak boleh menjadi obesiti. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah antara negara di Asia dengan kes obesiti tertinggi di kalangan rakyatnya. Oleh itu, kita menyarankan agar ibu bapa moden lebih kerap membawa anak-anak melakukan aktiviti fizik seperti bermain bola, berenang, basikal atau kegiatan lain yang membuatkan mereka banyak bergerak. Penggunaan teknologi yang berlebihan kepada anak-anak akan menyebabkan gangguan pada mata. Terlalu kerap menatap layar skrin gadget menyebabkan mata menjadi suram, kering dan kerap sakit kepala. Walaupun belum tentu ada laporan rasmi layar skrin menyebabkan kerosakan mata, pihak kami sentiasa menyarankan agar mengajar anak-anak untuk menjaga jarak pandangan antara mata dan juga skrin serta menggunakan aturan terang dan gelapnya pada situasi yang bersesuaian. Tidak lupa juga untuk menyuruh anak berehat setiap 10 hingga 20 minit sekali semasa menggunakan gadget. Ini dapat mengelakkan anak-anak mengalami masalah penglihatan pada usia yang muda serta tidak perlu bergantung pada penggunaan kacamata. Seterusnya, anak-anak akan mempunyai kemampuan sosial yang sangat lemah. Penggunaan gadget tetap mampu untuk bersosial dengan melakukan interaksi melalui pelbagai aplikasi yang ada di dalam telefon pintar. Namun, anak-anak juga perlu memiliki kemampuan membaca emosi orang lain. Caranya dengan melakukan interaksi secara langsung dengan bersua muka. Ini katakan mengapa pentingnya mempunyai batasan waktu semasa menggunakan telefon pintar atau gadget terhadap anak-anak. Tidak lupa juga penggunaan gadget secara berlebihan kepada anak-anak mungkin akan menyebabkan gangguan mental pada mereka pada usia yang sangat muda. Rasanya tidak mungkin anak-anak yang masih berusia muda sangat mampu mengalami gangguan jiwa. Tetapi, kajian menyimpulkan penggunaan teknologi yang berlebihan berpotensi menjadi penyebab depresi kepada anak-anak. Misalnya kurang konsentrasi, cemas, bipolar serta perilaku masalah yang lain. Kita mahu melahirkan generasi terbilang dengan kesihatan mental yang sihat demi kesejahteraan negara.
Mesti ramai ibu bapa tidak tahu bahawa penggunaan gadget yang berlebihan akan menyebabkan anak-anak berperilaku agresif. Media komunikasi yang sekarang semakin tidak terkawal kadang mempunyai aksi kekerasan yang menyebabkan anak menjadi lebih agresif. Ditambah kini pula banyak media maupun permainan video yang menampilkan unsur-unsur tindakan kekerasan fizik dan seksual. Kita tahu bahawa permainan video dari beberapa negara luar sendiri bahkan memasukkan unsur atau bentuk kekerasan dalam permainan video maupun secara simulator. Dan ini dapat mewujudkan sebagai sebuah risiko kesihatan masyarakat kerana pengaruh negatifnya terhadap anak-anak. Jadi, mulai saat ini, diharapkan ibu bapa sebaiknya jangan terlalu menganggap remeh gadget pintar yang digunakan oleh anak-anak mereka. Penggunaan tanpa pengawasan dan panduan ibu bapa juga merugikan anak itu sendiri. Oleh itu, ibu bapa disarankan untuk meluangkan masa bersama anak-anak itu lebih berharga daripada memberikan peranan ibu bapa itu kepada telefon pintar untuk mengawasi anak-anak mereka. Sekian itu sahaja ucapan daripada saya. Terima kasih Doktor atas maklumat dan juga jawapan yang diberikan kepada soalan tadi. Saya rasa jawapan yang diberikan itu sungguh jelas dan saya harap penonton yang bertanyakan soalan tersebut dapat jawapan kepada soalan yang ditanyanya. Dan saya tarik dengan apa yang dikemukakan oleh doktor tadi yang berbunyi anak tidak kelihatan pandai jika mereka pandai menggunakan gadget. Sebaliknya itu merupakan satu tindakan logik dan tindakan biasa oleh kanak-kanak yang tertarik kepada perkara-perkara yang baru dan juga perkara-perkara moden. Dan apa yang dapat saya simpulkan daripada jawapan Prof, maafkan saya doktor itu tadi, implikasi daripada tabiat negatif ini bukan sahaja memberi kesan jangka pendek kepada anak-anak, tapi ia akan memberi impak kepada anak-anak kita dalam jangka masa yang panjang. Dan seelok-eloknya masa yang terbuang dan terluang sewaktu PKP ini boleh kita gunakan untuk mengeratkan lagi wasilah kekeluargaan dan pelbagai juga aktiviti yang boleh kita lakukan tanpa melibatkan penggunaan telefon pintar ataupun gadget. Dan seperti yang dinyatakan oleh doktor tadi, aktiviti-aktiviti seperti membaca ataupun permainan-permainan tradisional boleh kita mainkan dengan anak-anak. Jadi masa yang ada itu mereka tidak akan fokus, tidak akan habiskan dengan lekat dengan gadget itu. Dan ini harus dilakukan demi kebaikan bersama ibu dan anak dan keluarga juga. Dan soalan yang ketiga, soalan yang terakhir saya kira pada kali ini, soalannya berbunyi, Assalamualaikum moderator dan ahli panel. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan soalan ini kepada Ustazah. Ya, Ustazah. Ustazah, apakah saranan agama dalam proses menuntut ilmu pengetahuan dan bagaimanakah cara untuk mendapat keberkatan ilmu terutama kepada anak-anak muda, anak-anak remaja pada masa kini? Menarik sebenarnya soalan itu. Saya rasa Ustazah dapat memberikan komentarnya. Silakan Ustazah. Terima kasih Tuan Fitri atas soalan yang dibacakan sebentar tadi. Baiklah, terdapat banyak hadis yang menerangkan saranan agama dalam menuntut ilmu. Antaranya ialah sabda Rasulullah yang bermaksud dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari atau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah sehingga ia kembali. Dalam hadis ini, Rasulullah menerangkan pada kita bahawa betapa pentingnya menuntut ilmu di kalangan umat Islam. Ilmu pengetahuan sering disebut sebagai jambatan kejayaan,
pemangkin kemenangan, maka tidak hairanlah mengapa ia menjadi satu tuntutan dan saranan yang penting terutamanya kepada anak-anak muda, remaja. Seterusnya, ilmu pengetahuan bukan sahaja menjamin nilai tambah dalam diri seseorang individu ataupun remaja, bahkan ia mampu membentuk pemikiran yang sihat bagi setiap individu, terutamanya remaja dalam membina masa depan yang lebih cemerlang. Ilmu yang baik akan membentuk jati diri seorang individu. Jadi kesimpulannya, kita haruslah sedar bahawa ilmu itu adalah sumber yang kita ada sekarang. Ilmu yang menerangi kehidupan kita seharusnya dijadikan sebagai petunjuk untuk kita peroleh kehidupan yang bahagia di masa hadapan. Ilmu dan kemahiran yang ada pada seseorang itu juga memberikan manfaat jika disebarkan kepada orang lain. Seterusnya, menjawab kepada persoalan bagaimanakah cara-cara untuk mendapat keberkatan di dalam ilmu yang dimiliki agar ilmu yang kita miliki ini boleh memberi kebaikan kepada kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Antaranya ialah kita hendaklah menetapkan niat yang betul dalam mencari ilmu. Kita tetapkan niat mencari ilmu ini kerana Allah. Daripada Amirul Mukminin yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat dan setiap orang yang mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah bagi Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kepada dunia yang dia ingin memperolehinya ataupun kerana benda-benda lain yang dia inginkan, maka hijrahnya itu adalah apa yang dia niatkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Maka niatlah mencari ilmu itu untuk mendapatkan keberkatan dan keridaan daripada Allah. Apabila kita berniat mencari ilmu itu kerana Allah, maka Allah akan mempermudahkan untuk kita dalam urusan mencari ilmu. Seterusnya, dalam beradab ataupun dalam usaha untuk mendapat keberkatan ilmu ini, kita perlulah menggunakan ilmu itu dengan cara yang betul. Tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan nikmat dunia sahaja. Apa-apa sahaja perbuatan atau perlakuan kita yang mana mencari selain daripada Allah, maka ianya akan hilang keberkatan dan malah dimurkai oleh Allah. Ramai orang menggunakan ilmu untuk mengejar populariti ataupun supaya dipuja dan dipuji orang lain di atas ilmunya. Ada juga yang menggunakan ilmu untuk mendapatkan kekayaan dan terlalu bermewah-mewah dengan dunia sehingga kadang-kadang meletakkan harga tertentu yang terlalu tinggi dan tidak bersesuaian sehingga menyebabkan masyarakat sukar untuk mendapatkan ilmu. Gunakan ilmu yang kita miliki itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan sebaliknya. Allah dan juga ilmu yang kita ada itu untuk memberi manfaat kepada masyarakat-masyarakat yang lain dengan cara berkongsi apa yang kita ada, barulah ilmu yang kita miliki tadi mendapat keberkatan di sisi Allah. Seterusnya, kita perlu menjaga adab kita menimba ilmu, terutamanya dengan orang yang memberi ilmu. Saya beri contoh. Kita pasti marah kalau ada orang yang nak minta sesuatu daripada kita tapi dengan cara yang kasar dan tidak sepatutnya. Mesti kita marah dan kita tak suka kan. Kita mesti akan cakap tak ada adab lah dia ni, kenapa dia minta macam ni dengan cara macam ni, tapi dia nak apa yang ada dekat kita. Mesti kita rasa tak nak bagi apa yang dia minta. Sama juga halnya dalam menuntut ilmu ini. Untuk memiliki ilmu dan mendapatkan keberkatan dari ilmu yang kita miliki, kita perlu berusaha untuk menjaga adab dengan ilmu tersebut.
Contohnya bermula dari buku atau kitab itu sendiri, kita letakkan buku atau kitab yang kita gunakan untuk mencari ilmu tu di tempat yang lebih tinggi, kita tidak melangkah buku ataupun kitab yang kita ada itu. Menjaga adab dengan ilmu juga termasuk cara kita ketika ingin menerima ilmu tersebut dengan guru. Kita perlulah duduk ketika belajar, kita perlu duduk di dalam keadaan yang penuh sopan dan beradab, dan berikan sepenuhnya tumpuan dan perhatian kita semasa guru sedang mengajar dan tidak bermain-main ataupun bercakap-cakap dan sebagainya sewaktu guru sedang mengajar. Jadi saya rasa itu sahajalah perkongsian saya tentang bagaimana kita hendak mendapatkan keberkatan ilmu dan apa sarana agama dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah. Sungguh izhar sekali jawapan yang diberikan Ustazah. Saya harap jawapan Ustazah ini juga menjawab persoalan yang ditanyakan tadi. Dan sesungguhnya keberkatan ilmu itu sangat-sangat penting dalam memastikan apa yang kita pelajari, apa yang diajari itu dapat betul-betul memberi manfaat kepada semua pihak. Tidak kira kepada individu, agama, masyarakat dan juga negara bangsa. Dengan berakhirnya jawapan daripada Ustazah itu tadi, maka saya boleh katakan forum kita ini telah menuju ke penghujungnya. Walaupun sekejap je rasanya, tetapi apa boleh buat, masa sangat cemburu akan kita. Jadi boleh kiranya saya simpulkan secara keseluruhan, secara total perbincangan kita kali ini. Sebenarnya begitu banyak maklumat yang telah dikongsikan oleh ahli panel tadi, dan semua pihak saya kira perlu mengembaling kudrat empat kerat dengan memainkan peranan masing-masing dengan jujur dan istiqamah agar setiap langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh kerajaan ataupun pihak berkuasa akan mampu menerjah sasarannya. Lantas, impian kita untuk membina sebuah bangsa yang berpendidikan tinggi, berpendidikan aras tinggi dan pada masa yang sama tidak cetek dengan nilai-nilai kemanusiaan, sifat-sifat mahmudah akan menjadi kenyataan. Hanya masa yang akan menentukan. Dan akhir sekali, saya mewakili pihak penganjur merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada ahli panelis kita pada hari ini. Terima kasih kepada Datuk Seri, Doktor dan juga Ustazah kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama menjayakan forum analisa ini. Dan terima kasih juga kerana telah banyak berkongsi maklumat-maklumat dan ilmu yang baru saya kira kepada saya dan juga para penonton. Dan tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan forum analisa ini, tidak kira sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih juga saya rakamkan kepada para penonton sekalian. Walaupun siaran kita ini disiarkan secara atas talian, anda semua masih tidak berganjak dari mula hingga ke akhir, hingga ke penghujung rancangan kita. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Dan yang baik kita ambil jadikan panduan dan sebaliknya kita jadikan sempadan. Dan diingatkan juga jaga jarak anda, jangan keluar jika tiada urusan, amalkan SOP dengan ketat. Kita masih belum menang. Perubahan hari ini mampu mengubah masa hadapan. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.